Oh ni aku minum ni kerana Allah. Mudah-mudahan Allah bagi aku sehat dengan minum ni. Bagi kekuatan kat aku ni untuk hidup hari ni. Bagi kekuatan untuk aku terus beribadah pada Allah Ta'ala. Contoh. Itu yang mustahak yang kita kena faham tentang bismillah tu. Baca huraian ni nanti. Ada buku dah. Hidup dengan bismillah. Dia tak tebal sangat. Kecil tu. Pendek. Pendek-pendek je bab dia. Tapi memang mendalam lah. Hidup dengan bismillah. Kita sudahnya macam orang kahwin lah. Bercinta, I love you. Lepas tu dia marah, awak tak cakap pun I love you hari ni. Sampai hati awak kata. Awak dah tak sayang saya lah tu, sayang. Sampai satu tahap, dia sebut tu prosedur je. Tanpa betul dia memaknakan dalam hati dia. Tapi orang yang jarang-jarang cakap, sekali dia cakap, dia punya meresap. Saya ni, apa pun saya buat, saya sayang kat awak. Dia tak pernah dengar lelaki dia cakap macam tu. Tapi sekali cakap, ya Allah. Menyalah-jalah dekat atas lantai tu. Dengar ayat tu. Orang lontang ni. Macam tadi lah. Orang yang melunjur kat belakang tu. Dia nunggu Samsul debat lambat sampai. Nasib baik dia tak baring. Kalau ada bantal, baring tadi tu. Macam tu lah kan. Boleh pula tadi slow sangat lorinya. Ada lori dan perjalanan nak ke sini tadi lori slow sangat. Kalau tidak tu, timing saya awal. Dah lori tu lewat tadi. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bersama-sama di dalam meneruskan kuliah bulanan kita dengan keadaan suasana negara kita menjadi perhatian dunia. Jadi jangan kita lupa balik kepada basic. Balik pada basic, cukup-cukup yang sudah-sudah. Kan? Jadi kita tautkan hubungan antara kita, kan? Iaitu hari ini kita sambung kuliah kita dengan tajuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Seperti mana malapetaka kita terkena jangkitan COVID-19, lupa diri ibarat virus. Kan? Bila datang penyakit kadang kita dah lupa, dah tak boleh kawal diri kita. Kalau tidak dikawal, tidak dirawat, boleh menyebabkan seseorang itu boleh mati. Jadi dia dah tak fikir benda lain dah kalau terkena penyakit ni. Macam tu jugalah kadang-kadang bila orang tu dia gila dunia. Kadang-kadang dia gilakan sesuatu perkara, jawatan, duit, pangkat, harta benda, kan? Jadi menyebabkan dia juga boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punca kelupaan ini kebiasaannya adalah kerana nikmat kesenangan dan kemewahan, kebiasaannya. Jadi lupa kepada Allah akan menambah kerugian, menghilangkan nikmat dan menghalang pengabdian. Nampak tu? Kan? Menambah kerugian, dia bukannya menyebabkan kita lagi untung dengan lupa tu. Lupa tu sangat bahaya. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah bagi tahu, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kena ingat Allah. Tu sebab ni banyak bawa ngucap. Orang dah cakap kan. Bila tu kan, kau ni cubalah bawa ingat Allah banyak-banyak, ingat Tuhan, kata kan. Orang tua dulu kan tu ayat dia. Kenapa ingat Tuhan? Sebab bila dia ingat Tuhan tu, dia akan jadi baik. Macam kita tengok orang Arab lah. Orang Arab dia bergaduh, menjerit-jerit kalau tengok driver taksi tu, kadang kita tengok dia dengan sesama dia. Lepas tu seorang tu menjerit dia, sallu ala nabi. Oh, langsung dia peluk Allah sallallahu Muhammad. Langsung dia peluk. Daripada bergaduh tu jadi apa? Ingatkan balik pada Allah dan juga Rasul. Menghilangkan nikmat sebenarnya pun bukannya kita rasa ni, kenapa kata-kata hilang nikmat?
Sedangkan nikmat kesenangan tu ada. Sebab kalau betul lah nikmat senang tu nikmat, kenapa orang tak pernah puas? Nak lagi. Akhirnya jadi tak cukup. Penyakit pula dah sudahnya. Tu sebab saya pernah cakap, kaya tu berapa? Berapa baru kaya? 1 juta kaya ke tak? Kaya ni boleh ke kaya tu jadi matlamat? Tak boleh, sebab kaya tu sendiri dalam bahasa orang Perak tu sebut indefinite. Nampak tak? Maknanya tak definite lah, maknanya orang Perak kata. Jadi makna tak tentu, tak muktamad. 50 juta tak kaya lagi, dia dah ada 50 juta, dia nak kejar 100 juta. Dah ada 100 juta, dia nak 200 juta. Kan? Dia waktu dia umur 40 tahun kan, alah, umur aku dapat 50 jadilah. 50 orang minta 60, 60 minta 70. Tak pernah cukup. Indefinite, tak muktamad. Macam tu jugalah dia kata, dia nak mengabdikan diri daripada Allah Ta'ala pun sama. Dan dia tak rasa pun ni, sebab dia kata masih ada masa lagi. Nantilah. Macam tentang solat pun macam tu, tak rasa apa. Kan? Allah azan, Allahu Akbar, bang semayang bang, kejap lagi semayang lah. Gitu. Sudah terlelap. Kan? Lepas tu jaga, sikit lagi masa bang, sikit lagi masa ni. Dan nak habis waktu dah. Itu antara, kita tahu kan ada waktu yang berdosa kita solat, ada waktu yang berdosa adalah waktu sengaja kita lewatkan dan dah nak sampai masuk waktu solat satu lagi, dikalau dengan sengaja. Nampak tak? Ya, jangan main-main. Ya, orang kadang-kadang lepas tu terlelap pula, jaga-jaga dah habis waktu, dah terlepas. Macam mana? Ayat dia macam tak ada apa-apa. Tapi kalau orang dah biasa jaga solat dia, kan, dia akan rasa bersalah sangat, dia rasa tak tenteram. Kan? Macam tu. Diceritakan bahawa sebahagian orang soleh bermimpi berjumpa dengan gurunya, kemudian dia bertanya kepada guru itu, apakah kerugian yang lebih besar engkau rasakan? Gurunya menjawab, lupa kepada Allah. Sebahagian daripada sebahagian orang soleh bermimpi jumpa dengan guru, tanya guru, apa yang kerugian yang besar kau rasakan? Lupa pada Allah tu rugi betul. Ingat Allah tu, sebabnya saya ada satu buku, Hidup dengan Bismillah. Dia kata hidup dengan Bismillah. Kita minum Bismillah, kita naik kereta kadang kita Bismillah, nak pakai baju kata Bismillahirrahmanirrahim, pakai kasut Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang bila dah terbiasa, dia jadi prosedur je. Minuman Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa selesai, tapi kita terlupa Bismillah tu dengan nama Allah. Kadang-kadang kita terlupa nak cakap, oh ni aku minum ni kerana Allah, mudah-mudahan Allah bagi aku sehat dengan minum ni, bagi kekuatan kat aku ni untuk hidup hari ni, bagi kekuatan untuk aku terus beribadah pada Allah Ta'ala. Contoh tu yang mustahak yang kita kena faham tentang Bismillah tu. Baca huraian ni nanti, ada buku dia, Hidup dengan Bismillah. Dia tak tebal sangat, kecil tu, pendek je bab dia, tapi memang mendalam lah. Hidup dengan Bismillah. Kita sudahnya macam orang kahwin lah, bercinta, I love you, lepas tu dia marah, awak tak cakap pun I love you hari ni, sampai hati awak kata, awak dah tak sayang saya lah tu. Sayang sampai satu tahap, dia sebut tu prosedur je, tanpa betul dia memaknakan dalam hati dia. Tapi orang yang jarang-jarang cakap, sekali dia cakap, dia punya meresap, saya ni apa pun saya buat, saya sayang kat awak. Dia tak pernah dengar lelaki dia cakap macam tu. Tapi sekali cakap, ya Allah, menyalah-jalah dekat atas lantai tu, dengar ayat tu, orang lontang lah. Macam tadi lah, orang yang melunjur kat belakang tu, dia nunggu Samsul debat lambat sampai. Nasib baik dia tak baring. Kalau ada bantal, baring tadi tu. Macam tu lah kan. Boleh pula tadi slow sangat lorinya, ada lori dan perjalanan nak ke sini tadi, lori slow sangat. Kalau tidak tu timing saya awal, dah lori tu lewat tadi, macam mana singgah pula minum. Dia yang membuat utusan itu pun lori tepungnya lembab sikit kan. Allahu Akbar. Masa order tu 8.45 pagi, ingat sempatlah dekat dengan masjidnya lah kan. Betul. Buat macam mana tu belum cerita lagi. Ambil gambar tu hal. Gambar makan. Okey, tahu. Dirawikan pula sebahagian mereka bermimpi bertemu dengan Zunnun al-Masri, kemudian dia bertanya,
apakah yang Allah lakukan terhadapmu? Zunnun menjawab, Allah memanggilku menghadapnya seraya berkata, wahai orang yang mengaku-ngaku, wahai pendusta, engkau mengaku cinta padaku dan kemudian engkau melupakan aku. Engkau selalu lupa, sedang hatimu tetap lalai, padahal umur kian tiada, namun dosamu semakin bertambah. Kita selalu lupa, hati selalu lalai, umur semakin tiada, dosa makin bertambah. Itulah dia. Bukan makin elok. Itu sebab kena ingat Allah banyak-banyak. Diceritakan pula seorang lelaki soleh bermimpi berjumpa ayahnya, kemudian dia bertanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Ayah menyatakan, wahai anakku, dahulu aku hidup lalai dan mati pun dalam keadaan lalai. Tersebut dalam kitab Zahri Riyad bahawa Yaqub AS bersahabat dengan malaikat maut. Yang ni yang orang marah sangat ni. Bila saya pernah bawa dalam ceramah saya kata Nabi Yaqub bersahabat dengan malaikat maut. Kan? Dia kata Nabi Idris. Betul, Nabi Idris pun sahabat dengan malaikat maut. Nabi Yaqub pun ada dalam kitab ni menyatakan tentang dia bersahabat dengan malaikat maut. Oh, dia kata betul kan. Sabarlah, marah dia. Berdasarkan apa dia baca tak sama dengan dia, bukan tak sama, ada pertambahan. Kan? Dan dikatakan malaikat maut ni baik dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub berkata, wahai malaikat maut, engkau datang untuk ziarah atau nak cabut nyawa aku? Dia tanya. Kau nak ziarah ke nak cabut nyawa aku? Kemudian malaikat maut menjawab, untuk berziarah saja. Lalu Yaqub berkata, aku punya permintaan kepadamu. Ya, maka malaikat maut bertanya, apakah permintaanmu? Kau cakaplah apa yang kau nak. Ya. Kemudian Yaqub menjawab, bila ajalku telah dekat dan engkau nak mencabut nyawaku, kau beritahulah aku lebih dulu. Janganlah main cabut je, boleh tak? Kata. Kita kan kawan, takkan tak boleh tolong, katakan. Maka terlangkau pula. Maka malaikat maut menjawab, baiklah, dia kata. Aku akan mengutus kepadamu 2 atau 3 utusan, dia kata. Maka ketika ajal Yaqub telah sampai, malaikat maut datang lagi kepadanya, lalu dia tegur Yaqub, apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, sesungguhnya hari ini aku datang adalah untuk mencabut nyawamu. Maka terkejutlah Nabi Yaqub. Maka Nabi Yaqub bertanya dengan hairan, bukankah engkau telah berjanji kepadaku nak mengutus 2 atau 3 utusan terlebih dahulu? Maka malaikat maut kata, memang benar aku telah melakukannya. Dah bagi dah utusan tu kat kau. Apakah dia? Putihnya rambutmu setelah hitam, lemahnya badanmu setelah kuat, dan membongkoknya tubuhmu setelah tegap. 3 tu. Badan yang kuat, lemah, yang kuat tadi dah mula lemah, badan yang tegap dah mula bongkok, dan begitu rambut yang hitam sudah mula menjadi putih. 3 tu dah ada belum tanda tu? Saya cakap. Dah ada belum? Dah, standby. Macam tu je. Bukan susah sangat kan? Saya pun ada 3 tu. Dah mula dah lemah-lemah badan. Naik kereta pun tak larat dah. Makan roti canai pun tak boleh dah 3 keping. Tak boleh dah. Dulu nasi goreng 1 kuali boleh habis. Betul, mak saya kalau goreng nasi goreng tu 1 kuali boleh makan tu. Mak saya kata kalau aku tahu aku tak ada hidang dan pinggan, aku letak kuali depan kau, dia kata. Dululah kan, tak boleh dah. Sampai satu tahap. Kita nak makan tapi nak sangat makan bila usia dah bertambah. Nak sangat makan benda tu. Bila dapat usia sikit je. Nampak tak? Jangan kata tu. Selera makan tu ada tapi entahlah. Sampai ketekak tu payah aja. Kan? Dan begitu juga kan? Badan yang tegak jadi bongkok, badan yang kuat jadi lemah, rambut yang hitam telah pun jadi putih. Kita boleh hitamkan rambut kita tapi sejauh mana nak cover? Tak boleh kan? Itulah dia. Ada orang tu dia putih kan habis rambut dia senang. Kan? Orang pun tak tahu kan. Ada orang tu buka tu bukan cabut rambut putih dah, cabut rambut hitam. Hitam tu dia yang terselit dalam putih tu, bukannya putih terselit dalam hitam. Kan? Tu dia. Itulah dia. Utusannya yang telah diberikan. Maknanya tanda-tanda tu. Maknanya kita ni bertuah. Sebab kita dah dapat soalan bocor dah. Dalam kitab ni kan. Waktu terus berlalu, sedangkan dosa kian bertambah. Malaikat maut datang bertamu, namun hati tetap lalai. Nikmatmu di dunia hanyalah kepalsuan dan kerugian. Hidupmu di dunia adalah muhal dan batil. Benda yang tak elok dan juga benda yang keji. Kan? Abu Ali Ad-Daqaqi berkata, aku datang menjenguk lelaki soleh sedang sakit. Dia dikerumuni oleh murid-muridnya. Dia seorang guru besar.
Ketika itu dia guru yang besar tu bukanlah guru besar sekolah, guru yang hebat lah, guru yang besar kan? Ketika itu dia kelihatan menangis padahal umurnya memang sudah lanjut. Maka aku tanya dia, wahai Syekh, apakah engkau menangis di dunia ini? Dia menjawab, bukan, aku menangis kerana aku tidak boleh melakukan solat lagi. Dia kata. Aku bertanya lagi, mengapa demikian padahal engkau telah banyak solat? Dia menerangkan, kerana ini hari terakhir bagiku, padahal aku sujud dalam keadaan lalai, aku angkat kepalaku pun dalam keadaan lalai, jangan-jangan aku mati dalam keadaan lalai juga. Kemudian dengan nafas terputus-putus dia membacakan syair, ku fikirkan hari perhimpunan dan kiamat, juga tertanamnya pipiku di bawah pusara sendirian. Tanpa teman, setelah mulia dan jaya, tubuhku tergadai dengan tanah liat. Ku renungkan panjang dan lebarnya hisab, juga hinanya makamku waktu diberi kitab. Namun harapanku kepada engkau, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, engkau ampunilah kesalahanku. Yang paling saya nampak tu, hinanya makamku waktu diberi kitab. Mana waktu dihukum tu, kita ni kaum hebat atas dunia ni, pangkat kami tinggi lagi. Kadang-kadang siap tolong orang, tolong sana, kita ingat kita okey. Rupa-rupa bagi kitab, rupanya level kita terbawah aja. Makna nak kira dengan ikhlas tu pun tak berapa je ikhlasnya. Contohlah, bukan semua yang Allah Ta'ala terima kan. Yang tu tu yang paling kita risau. Mati aku sok macam mana lah. Kawan seorang mati. Dulu dia selalu duduk sebelah kiri kita, dah tak ada belah kiri kita. Mana pergi? Rupanya dah meninggal. Bila meninggalnya? Minggu lepas. Iya ke? Lah, tak dengar pula. Memang dah meninggal, tak dengar lagi lah kan. Sakit apa? Tercakit sudu. Allahu Akbar. Contoh lah kan. Jadi macam-macam, semput kan, macam tu lah. Tu yang saya pergi tu, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Saya ceramah di Wangsa Maju, kita pernah dengar lah sini, ceramah di Wangsa Maju, sepasang suami isteri datang lepas isyak. Saya ceramah lepas maghrib. Dia kata, Ustaz habis ke ceramah? Dah habis dah. Yalah, kami ingatkan ceramah lepas isyak, tu yang kami datang lepas isyak ni. Dia kata, kami ni tak apalah dapat jumpa Ustaz punya dilas, kami bawa hajat anak kami nak sangat jumpa Ustaz. Oh ya ke? Mananya anaknya? Anaknya dah meninggal. Anaknya meninggal dalam tidur. Saya tanya berapa umurnya? 11 tahun. Meninggal dalam tidur, tapi setiap malam dia tak pernah lepas tengok video Samsul Debat. Ya ke? Saya kata. Tapi jangan bawa cerita ya, bukan itu sebab kematian dia. Kau tengoklah video Samsul Debat, kau nak mati kau tengoklah kan. Ada yang cakap macam tu pula kan. Bukan itu sebabnya, ya. Tapi kebetulan mungkin adalah video pencamah lain pun dia tengok. Tapi saya terkejut, 11 tahun. Di Singapura, bukan Islam lah, bukan Melayu. 22 tahun dia balik rumah, dia tegur mak ayah dia. Mak ayah dia tengah makan, marilah makan sama. Dia kata tak nak rehat sekejap. Dia masuk dalam bilik tak keluar-keluar. Mak dia kata nak rehat sekejap je. Jadi mak dia pergi tinjau, nampak ada kesan muntah tepi bantal dia, usik-usik dah tak ada nyawa dah. Mati. 22 tahun. Kalau kita dah capai 55 tahun tu satu pencapaian tu. Siapa yang dah sampai 55, 60 pencapaian, bukan semua orang boleh sampai situ. Jangan malu jadi warga emas tu. Saya kata semalam, jangan malu, kita ni dah tua. Orang pun dah tak layan kita dah. Jangan macam tu. Gemar sangat terasa hati dengan anak lah. Sikit sensitif. Anak kita ni senang je. Kita tegur dengar. Kau tak nak dengar, tangkau lah. Kita dah mainkan peranan kita. Nanti besok kita dah tak ada, dia sebut, dulu mak pernah pesan. Mungkin dia tak dengar hari ni. Itu yang Nabi buat waktu di Taif. Nabi kata, waktu malaikat kata, nak tak aku timpakan gunung ganang pada mereka kata biar dia mati, Nabi kata jangan. Mungkin mereka tak mendengar hari ni. Mungkin mereka tak mendengar pada cakap aku ni. Tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan menerima Islam kan selepas ini. Rupanya ya. Kan? Nampak tak? Tu sebabnya dia dah tua-tua ni janganlah mengajuk saja Allah. Sampai hati kau buat mak macam ni. Kau buat mak macam ikan guruk. Tak habis-habis itu ayat tu. Kan? Anak tak datang, anak tak telefon, mula terasa hati. Sabar, doa yang baik-baik untuk anak. Apa? Kita ada kawan. Kita ada geng. Kan? GKD. GKDBG. Kan? GKDBG. Geng kuliah duha Batu Gajah.
Buat stiker tu GKD, geng-geng GKD tu kan, geng kuliah duha gitu kan, betul tak? Kadang-kadang kita melayan dengan emosi kita. Bila layan emosi kita tu kadang kita cepat terasa, cepat nak marah. Tenang, hidup ni tenang aja kan. Saya ingat arwah nenek belah mak saya, dia dah umur masa tu dah memang 70, dia menjelang bulan minggu akhir sebelum dia meninggal. Dia masuk tu, dia nenek saya ni, dia senang nak tengok dia tak sihat punya. Dia tak cakap dia tak sihat. Kalau dia terlelap macam ni tu, tak sihat tu. Tapi pegang tasbih ni, tak sihat. Kalau dia kutip kain buruk, kain nak basuh, dia sidai kain tu, maknanya sihat sangatlah tu. Dia Quran zikir waktu lapang. Tak ada lupa masa tengok TV macam nenek-nenek sekarang. TV tu kau apa, nenek sekarang Gegar Vaganza tu buka Gegar Vaganza, tak ada. Masa dia dah lepas tu dia tak sihat sangat tu, bawa pergi hospital, dia masuk ke Hospital Kelang. Saya ingat lagi Hospital Kelang. Dah masuk wayang semua ni. Tapi boleh cakap lagi lah. Masa tu mak saya cakap, boleh ke saya nak pergi umrah ni mak? Mak macam ni. Pergi, jangan tak pergi. Dia kata, pergi umrah. Lepas tu dia pegang tangan saya. Ayat last dia pegang saya, dia kata apa? Nanti sampaikan salam kat Rasulullah ya. Dia kata. Tu ayat dia. Tak pernahlah cakap aku terasa hati betul dengan anak aku. Tak pernah keluar pada mulut dia anak-anak dia. Yang anak tak ada lah ramai sangat, 9 orang. Campur cucu-cucu, campur keluarga ni semua. Keluarga belah mak saya je 135 orang. Jadi bila nenek tak ada, ingat ayat-ayat dia. Contoh ayat-ayat dia kata apa? Kancil. Dia pernah marah sepupu saya. Berbelanja besar sangat. Dia bukannya cakap ukur baju badan sendiri. Dia kata kancil kalau nak berak macam gajah mati. Dia kata. Itu memang tepat faham tu. Kancil kalau nak berak macam gajah mati kancil tu. Iyalah kau badan kecil nak berak macam gajah, nak mampus. Kan? Betul juga. Lepas tu dia kata, kesian budak tu nak tali, bagilah tali. Dia pernah cakap macam tu untuk cucu dia. Budak tu nak tali. Maksud dia nak tali apa? Macam tali layang lah. Kita tarik, kita lepas, tarik lepas. Kita ni sebenarnya apa? Bagi tali tu kat dia, biar dia yang tentukan dia nak buat apa. Sampai satu tahap kita nyusahkan lagi budak tu. Mendalam lah cakap dia. Sudah-sudah lah. Kadang lepas tu dia kata, ada seorang anak tu kan. Dia sebut apa? Tikus bila beras dah habis, tikus mulalah keluar pada guninya. Maknanya kalau seorang tu dah habis duit, mulalah nak cari orang lain. Duit dia dah habis, mula dia datang jumpa adik-beradik dia. Contoh macam tu lah ayat kan. Ada ayat-ayat yang dia sebut dah. Dia kadang dia nak bagikan gambaran. Tapi bila dia dah tak ada, kita sebut balik benda-benda baik itu. Macam kita lah. Kita bagi nasihat, jangan putus asa bagi nasihat kat orang. Kita sebagai nenek banyak nasihat. Jangan macam ini, beringat bila berbelanja. Contoh kita cakap kan. Dia mungkin tak dengar hari ni. Tapi bila kita dah tak ada besok, mak dulu pernah pesan. Lepas tu kita cakap apa? Jangan tinggal solat, insyaAllah tenang hidup kau. Lepas tu dia ingat, waktu kita dalam kubur tu dia ingat, mak dulu pernah pesan jangan tinggal solat. Mudah hidup kita, rupanya betul. Mengalir tak pahala? Mengalir. Macam tu je. Macam tu. Sedap pula cerita tu kan. Dalam kitab Uyunil Akhbar juga disebutkan daripada Syakir Al-Balkha, dia berkata, manusia itu berbicara 3 hal, namun bertentangan dengan perbuatan mereka. Dia cakap tapi lain dengan apa dia buat. Mereka berkata kami hamba Allah, akan tetapi mereka berbuat bebas sesuka hati mereka. Mereka katakan Allah lah yang menanggung rezeki kami, namun hati mereka hanya akan tenang jika bersama dengan harta. Ini bertentangan dengan ucapan mereka. Dan mereka juga berkata, kami mesti akan mati, padahal mereka berbuat bagaikan orang yang tidak akan mati. Ini pun bertentangan dengan ucapan mereka. Lihatlah dirimu wahai saudaraku, dengan badan yang mana engkau menghadap Allah, dengan lisan apakah engkau akan menjawabnya, lalu apa katamu jika dia bertanya, siapakah jawapan yang benar atas pertanyaan itu? Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau perbuat, dan nasihatilah Allah orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan apa telah perintahkannya, serta agar mereka mengesahkannya dalam bersendirian dan dalam ramai. Kadang-kadang dia mengesahkan Allah dalam ramai, depan orang tunjuk dia mengesahkan Allah, tapi bila dia bersendirian dia tak buat. Itu sebabnya dia sebutkan ayat tu tadi kan, kami hamba Allah, tapi dia buat macam seolah-olah dia bukan hamba, buat sesuka hati dia. Macam mana kata hamba?
Kalau hamba tentu apa Allah Ta'ala suruh dia akan buat, Allah Ta'ala larang dia tak akan buat. Begitu juga dia sebut rezeki daripada Allah, tapi perangainya seolah-olah dia tak yakin dengan rezeki Allah. Begitu juga dia kata dia akan mati, tapi perangainya macam tak nak mati. Tengok ni lah sekarang ni pilihan raya kan, pilihan raya kan. Orang ada jawatan, tengok siapa ikut dia. Ramai, penuh orang ada jawatan. Tapi bila seseorang tu jatuh, belum tentu lagi orang yang ramai tadi akan masih setia bersama dengan dia. Sebab apa? Ni tadilah rezeki tadi. Dia percaya duduk dengan orang yang berpengaruh, orang yang ada duit, maka dia pun akan senang hidup. Dia bukan percaya pada rezeki Allah Ta'ala bagi. Itu penyakitnya dalam politik dunia ni. Perempuan kena ingat ya, ada 4 benda yang bengkok dalam dunia ni. 4 benda yang bengkok dalam dunia. Nombor 1, sungai. Tak ada sungai yang lurus. Swimming pool yang lurus. Sungai bengkok-bengkok. Yang pertama. Kedua, akar kayu. Akar mana ni lurus, akar bengkok. Yang ketiga, perempuan. Mana ni lurusnya? Bengkok perempuan ni. Kata ulama, bengkok tu bukanlah bengkoknya mana. Orang lelaki kan ibarat tulang yang lurus, perempuan tulang yang bengkok. Lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan perempuan tu. Tu maksud dia. Orang perempuan ni emosi, kejap mengajuk, ni bengkok dia tak lurus. Kalau lurus senang hidup dia, macam lelaki tu. Contoh, makin tua makin lurus. Yelah, ikut awak lah. Abang tunggu dalam kereta. Saya pergi kuliah 2 hari kat. Tunggu dalam kereta tu. Kerah kawan tu. Contoh. Lepas tu balik tu lupa pula, balik dengan kawan dia. Kawan tu kerah dalam kereta tadi tu. Contoh. 3, perempuan itu bengkok. Dan yang keempat dia bengkok apa? Politik. Tu dia nak cerita. Politik ni bengkok, tak ada mana lurus. Tu sebab kita heran. Yang seorang tu berkempen itu membalun kawan ni. Yang seorang tu nak kempen balun kawan ni. Sudahnya bila nak berkuasa sanggup dia memujuk yang dibalunnya tadi tu. Nampak tak? Itu cerita dia. Dunia ni bengkok politik ni. Ni sekadar nota tambahan. Ya. 4 perkara yang bengkok dalam dunia ni. Jadi jangan percaya. Dia kata saya ini untuk berkhidmat untuk ini. Bukan semua boleh percaya. Tak usahlah. Kan? Adalah satu wakil rakyat ni. Sajalah cerita ya. Ada satu wakil rakyat ni, dia punya pandai. Kan ada orang bertemu dengan hari bertemu dengan wakil rakyat tu, ada hari bertemu wakil rakyat tu kan. Dia letak ada seorang budak duduk dekat luar tu, dekat kalangan orang yang tengah beratur nak menunggu ni, tengah duduk-duduk nak menunggu ni. Dia duduk berbual dengan orang-orang ni. Contoh ni ada seorang ni. Assalamualaikum pakcik, siapa nama? Orang panggil Pak Lang, Pak Lang je. Oh ya ke? Pak Lang, anak Pak Lang berapa ramai? Anak Pak Lang ada 3 orang. Yang seorang tu masuk universiti. Oh ya ke? Yang seorang universiti mana? UPM. Oh ya ke? Yang nombor 2 tu sekolah lagi. Yang 3 ni. Lepas tu Pak Lang nak apa Pak Lang? Itulah kalau boleh nak ni. Nak minta bersumbangan sikit. Sumbangan apa? Sumbangan tu lah kebun tu ha. Ingat nak baja balik semula, nak buat ni. Oh ya ke Pak? Masuk dalam, orang ni, budak ni dia bagi maklumat dekat orang dalam. Jadi wakil rakyat ni dah tahu dah dia ni siapa, dia nak buat apa. Jadi bila Pak Lang tu masuk, wakil rakyat dia nampak, Pak Lang, cakap apa? Terkejut, dia tahu nama aku, dia kata. Tengok orang politik ni punya game. Pak Lang, macam ni Pak Lang? Ni anak yang kat UPM itu macam mana? Dah habis belajar dah? Terkejut dah. Macam mana dia tahu ni, dia kata. Kan, dah habis belajar dah? Dia kata, insyaAllah tahun ni habislah belajarnya. Alhamdulillah. Ni apa hanya tu Pak Lang? Itulah minta kebun ni nak banyak. Tak masalah tu, kecilnya. Ni tolong bagi 500 kat apa ni. Contoh dia kata kan. Dia balik kampung, apa dia cerita dengan orang kampung? Wakil rakyat ni bagus betul. Dia panggil nama aku Pak Lang tu. Dia boleh tahu, ingat dia nama aku. Dia cerita, wah kawan tu baru tahu je. Nampak tak? Itu bengkok. Kan? Macam ni manipulasi ni, dia menguruskan persepsi kita pada dia. Kan, tapi kita pula tak apalah, sangka baik kat semua orang. Tu je. Sangka baik. Jadi tersebut dalam hadis daripada Rasulullah SAW bersabda, tertulis di Arash, aku menuruti orang yang taat padaku, aku menyintai orang yang menyintaiku, dan aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, dan ku ampuni orang yang mohon ampun kepadaku. Maknanya hadis qudsi lah ni.
Kan, aku menuruti orang yang taat kepadaku. Mana Allah akan turut apa orang yang taat. Aku menyintai orang menyintaiku. Aku kabulkan orang berdoa kepadaku. Dan ku ampuni orang yang mohon ampun kepadaku. Nabi nampak tu tulis di arasy Allah. Hendaklah orang yang berakal taat pada Allah dengan takut dan ikhlas, redha terhadap keputusannya, sabar atas balanya. Tengok ni. Orang yang berakal taat kepada Allah dengan takut dan ikhlas. Redha dengan keputusan, makna apa juga yang timpa kita, redha, sabar atas balanya. Kena sabar. Syukur atas nikmatnya dan menerima atas pemberiannya. Tak kira berapa, terima. Rezeki tu terimalah. Jadi Allah SWT berkata, barang siapa tidak redha dengan keputusanku. Faham betul ni Allah Ta'ala beritahu. Barang siapa tidak redha keputusanku, tidak sabar atas pemberianku, tidak bersyukur atas nikmatku, serta tidak menerima akan pemberianku, hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Nampak? Makna Allah tak terima kita dah. Allah berpaling daripada kita. Na'udzubillah, minta jauhkan. Yalah, kalau setakat RM50 lah baik tak payah. Contoh kita cakap macam tu. Kan? Kalau kita petikai tu kita tak sedar. Lauknya kalau setam ni baik tak payah. Tak naklah aku makan. Kita tolak apa? Kita tolak rezeki Allah. Nampak tak? Nak sedap masak sendiri. Masalahnya tu Nabi dah ajar. Macam Nabi pun kalau makan Nabi ambil sikit. Kalau tak cukup rasa sedap nak ambil lagi, boleh ambil lagi. Kenduri kahwin kadang heran saya tengok. Yang buffet tu. Ambil seolah-olah sudah tiada esok bagimu. Macam tu lah kan. Jin Samsudin tiada esok bagimu. Jin Samsudin dengan Salimah kan. Ke esok masih ada. Macam mana? Tak ingatlah saya antara dua tu lah. Kesian betul. Yang siapa Mohtarudin jadi hero tu. Kan, yang kayu balak timpa dia dekat kilang balak tu. Langsung kudung kaki. Lepas tu bini pergi bandar jumpa lelaki kaya boleh kahwin sesenang macam tu. Macam tu lah. Jadi makna kata jangan tak boleh terima. Tak boleh terima. Apa benda kalau setakat ni baik tak payah. Susah hidup macam ni. Jangan macam tu. Syukur. Kan Allah Ta'ala sebut, Allah janji dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Kalau kamu syukur, aku akan lipat gandakan. Lipat ganda, syukur. Alhamdulillah, saya bertuah dapat isteri macam awak ni. Walaupun muka awak biasa-biasa, mak cakap lah. Tapi makin lawa pula abang tengok awak ni. Hari-hari pergi kuliah duha, hari-hari ambil wuduk, tak payah pakai tu yang krim yang F tu, FNL tu. Saya tak boleh sebut je nama ni sebab dia tak taja macam kita hari ni. Apa? Fair and Lovely. Dia tak tanya, tak payah tanya, ambil wuduk hari-hari bercahaya muka dia. Allah sukanya tengok muka dia. Orang yang tak lawa rasa saya sebut ni. Orang yang lawa rasa dirinya lawa, orang tu tak lawa. Orang yang lawa rasa diri dia tak lawa, lawa betul orang ni. Orang yang tak lawa rasa diri dia tak lawa, dia lawa sebenarnya. Orang yang tak lawa rasa dia lawa, buruk betul. Macam tu lah ayat dia. Faham tak? Faham Orang lawa rasa dirinya lawa, tak lawa. Orang yang lawa rasa dirinya tak lawa, lawa betul. Orang yang tak lawa rasa diri dia tak lawa, dia lawa sebenarnya. Orang yang tak lawa, dah lah tak lawa rasa diri dia lawa, buruk berbenar rupanya. Kan? Aku pernah cakap ambil perak seketul dua dah. Saya cakap dengan Ustaz Azim itu, Ustaz, dia orang ramai juga nak buku. Saya tanya dah. Tanya, dia orang tak ada yang responnya. Buat nohe je, dia kata. Saya punya gelak dengan nohe tu. Dia buat nohe je dia. Itulah, tiba-tiba ramai pula yang nak, dia kata. Buku dah ada, nanti kejap lagi kan? Boleh ada. Dia dah sampai dah kat belakang. Safwan, buku ada kan? Buku dia buat naik dah. Ada buat naik? Okey. Jadi
Kemudian seorang lelaki berkata kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, aku tidak menemukan kelazatan dalam taat. Lalu Hasan berkata kepadanya, barangkali engkau memandang dalam wajah orang tidak takut pada Allah. Ibadah bererti engkau meninggalkan segala sesuatu kerana Allah. Dia tak takut pada Allah. Dalam semayang, dalam apa, ingat benda lain. Nampak tak? Dalam menunggu sampai lambat tu mengutuk macam-macam. Dia kita datang awal. Lambat dia gini. Nyampah aku. Kalau kata aku relax ke tadi, minum dulu. Contohlah kan, contoh lah. Cuba sabar. Sebelum samsul debat datang boleh melunjur-lunjur lagi kaki. Okey lah. Oh, macam ni kan. Kan. Tak adalah orang sini tak macam tu, orang tempat lain. Seorang lelaki berkata kepada Abi Yazid, aku tidak menemukan lazatnya taat. Itu kerana apa? Kerana engkau menyembah taat, bukan menyembah Allah. Sembahlah Allah sampai engkau menemukan kelazatan taat. Hati itu kerana Allah. Diceritakan bahawa seorang lelaki sedang bersolat, ketika dia membaca iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, dia merasa telah menyembah Allah dengan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba dalam nuraninya ada yang menyatakan, engkau bohong, engkau hanya menyembah makhluk. Segera dia bertaubat dan memisahkan dirinya daripada manusia. Ketika tiba malam dia solat dan bila sampai membaca iyyaka na'budu, ada lagi berkata, bohong, engkau hanya menyembah pada hartamu. Maka segera dia sedekahkan seluruh hartanya. Namun ketika dia solat lagi dan sampai membaca iyyaka na'budu, dia berkata padanya, kini telah benar engkau menyembah Tuhanmu. Maksudnya bukan kusuk kita habiskan harta kita ke apa. Maksudnya penumpuan fokus dalam hati kita ni kena lebih kepada Allah Ta'ala, bukannya kepada benda-benda lain. Kita hari ni dunia terlalu banyak kan. Tengah semayang fikir Allahu Akbar, air tadi dah tutup ke belum? Dia boleh fikir air paip dan beli air yang tak ada kena-mengena dengan semayang. Wahal tak ada masalah pun. Semayang bukan lama pun, kalau ikut logik lah. Semayang tu kalau bagi salam kadang boleh cek dia. Tak ada sebab 2 minit 3 minit yang kita terlupa tutup air tadi, bil sampai jadi 20,000. Tak ada kan. Macam tu lah keadaan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim dalam kepala. Baju tu tak jahit tepi lagi tu. Allahu Akbar. Lauk apa hari ni nak masak ni? Parah betul. Terlampau banyak dunia dalam hidup ni dia jadi macam tu. Kan? Iyyaka na'budu, ada lagi yang berkata, ni dalam kitab Raunaqul Majalis dia ceritakan ada seorang lelaki kehilangan sukatan yang dia perbuat daripada bulu. Dia tidak tahu siapa yang mengambilnya ketika dia tengah solat. Nampak? Dia ada penyukat yang daripada bulu ni, penyukat. Ketika dia tengah solat, tiba-tiba dia teringat siapa yang mengambilnya. Dengan sebab itu dia cepat-cepat menghabiskan solatnya dan berkata pada pelayannya, hamba dia lah, dia kata, pergi kepada si fulan ni, ambillah sukatanku daripadanya. Pelayan tu bertanya, masa bila tuan ingat ni? Tuan baru ingat ke apa? Dia kata, tuan tu menjawab, ketika aku solat. Kemudian pelayannya berkata, hamba ni kata apa? Rupanya tuan mencari sukatan, bukan mencari Allah. Maka hati dia menjerit, tercuit, dia terasa. Lalu pelayan itu, hamba itu dimerdekakan berkat iktikad dia bila mengingatkan dia tentang soal itu. Sayugia bagi orang berakal, hendaklah dia meninggalkan dunia, menyembah kepada Allah, memikirkan apa yang dihadapi serta menghendaki akhirat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bermaksud barang siapa menghendaki tanaman pahala akhirat, kami tambah pahalanya tu. Dan siapa menghendaki tanaman pahala dunia, kami berikan kepadanya dan tidak akan ada bahagiannya di akhirat. Ni yang surah Asy-Syura ayat 20 ni Allah beritahu, barang siapa yang nakkan dunia, Allah Ta'ala tambahkan. Jangan risau. Siapa nak dunia, Allah Ta'ala akan bagi, Allah akan tambahkan. Maknanya dunia dapat, akhirat pun dapat, dua-dua dapat. Tapi siapa yang nak dunia, Allah akan berikan sebahagian saja dunia tu. Tapi masalahnya tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi baik kita kejar akhirat sebab dua-dua dapat.
Oleh kerana itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mendermakan 40,000 dinar secara sembunyi kepada Nabi SAW, serta 40,000 dinar secara terang-terangan, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW serta berkeluarganya adalah orang yang berpaling dari dunia keindahan dan kelazatannya. Benar bila Nabi tanya, bila dia bagikan 40,000 dinar, bagi 40,000 dinar secara sembunyi, secara terang-terang, dia bagi hartanya untuk peperangan. Nabi tanya, apa yang tinggal pada engkau wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, sungguh yang tinggal pada aku hanyalah Allah dan Rasul. Macam tu. Kita tak dapat macam tu dah kan? Mu tak dapat tu. Kau jawab lagi dah, simpan duit dalam beg tu. Kau lagi nak minum kat mana? Dah. Kan? Tak dapat dah. Habis duit, habis tak minum lepas ni. Aku hanya fikirkan Allah dan Rasul. Macam tu lah kanannya. Tak dapat kan? Itulah bezanya kita dengan sahabat. Kan? Ketertinggian iman mereka. Itu sebabnya sebagai makhluk Allah ni, paling tidak janganlah kita lupakan asal usul kejadian diri kita. Kita ni datang daripada mana? Kita diciptakan daripada tanah. Tak usah lah kita nak belagak-lagak. Akhirnya mati pun ke tanah juga. Tu yang heran tu saya tengok. Banyaklah saya belajar bila tengok pilihan raya ni kan. Kesian tengok. Dah sampai masa dah negara kita ni buat peraturan, wakil rakyat ni janganlah lebih 2 penggal. Cukuplah. Ni batuk lagi banyak daripada bercakap macam mana. Kan? Tak tahu nak berhenti pula tu. Kan? Ni tak kisahlah. Saya tuju pada semua. Termasuk diri sendiri. So, sudahlah. Macam contoh lah, macam bekerja kan. Siapa yang pernah bekerja? Ni semua pernah bekerja kot. Kebanyakan pernah bekerja kan. Bila sampai kita umur 50, kita dah tahu lah, tak lama dah nak pencen, kita dah mula slow down, kita dah mula dah ajar staff-staff kat pejabat tu buat macam ni, besok akad dah tak ada, kau buat macam ni, buat macam ni, sebab kita tahu kita dah nak habis. Ini kalau katalah penyawak awam tu pencen 300 tahun ya. Tak datang kuliah duha ni kosong. Kuliah duha ni bukannya ramai belia, kuliah duha banyak tempat saya pergi, belia tak ramai, ya ramai beliau. Kan, macam tu beliau yang ramai kan. Tapi itulah dia. Jadi kita nampak tak, Allah bagikan cantik benda tu. Jadi kita pun kena macam tu. Tu pertama. Yang keduanya, sudah-sudahlah. Kadang-kadang macam parti-parti itulah yang bertanding lah kan. Mana yang baru-baru daftar, yang bebas ke apa, tak usah lah bagi. Kesian tengok masuk buat apa. Menyemak senarai aja. Jadi pening kepala orang. Ini bukan cerita politik, nak menegur ni, nak menegur. Orang nak memangkah ni panjang 10. Macam checklist bayar bil. Ni dah bayar belum? Ni dah bayar belum? Macam tu lah. Kesian. Lepas tu janganlah buat time orang tengah teruk-teruk ni. Lepas tu, yang orang tua-tuanya saluran tu janganlah letak jauh. Ke Ulu Banat, naik tangga pun ada. Berpikul Allah. Meninggal 2 orang itu. Jarang-jarang terjadi meninggal dan mengundi ni. Makanya. Jauh betul. Sebenarnya dah sampai masa ni satu gini, ni celup ni. Hari tu saya masuk, saya kan bangga gurau. Saya masuk dalam bilik mengundir. Kenapa aku kena celup tangan aku dalam ni, saya tanya. Semua orang pandang. Kenapa saya kena celup ni? Memang peraturan ni. Kalau aku tak celup salah ke? Salah Ustaz. Kalau aku tak nak celup, salah Ustaz. Section mana? Beritahu sekarang. Cepatlah Ustaz, orang ramai ni. Saya ni tak bergurau, tak boleh. Kan? Mencelup. Dekat luar negara tu tak ada. Tekan butang aja. Dia ada 2 butang aja. Sebenarnya kita tahu dah kerajaan mangkang. Pilih kerajaan. Siapa yang jadi kerajaan ni mangkang. Sudah tu je lepas ni. Tak sama banyak dah. Memekak je. Kan? Yang tak tahan tu Islam lawan Islam tu, ramai orang tak keluar tu. Malah nak Islam belaga. Malah nengoknya. Itu dia tak keluar langsung tu. Malu betul. Peratusan Melayu keluar, orang Melayu Islam keluar undi 68% je. Yang dia macam dia nak bangun subuh. Lepas subuh dia dah depan pintu sekolah tu dah. Nak undi dah. Itulah kawan kita yang mata sitap tu. Lama awal sampai. Itu dengan kursi roda pun datang awal tu. Kita ni dah lah berseret jalan. Allah sakit lutut kan.
Ditegur je kan. Saya tak sebut parti mana-mana pun. Maknanya untuk kebaikan. Lagi satu sudah-sudahlah kan, takkan tak belajar lagi apa-apa kan. Itulah bila antan dengan antan berlaga yang untung itulah kan, ayam kat topi tu kan. Kita berterabur ayam yang untung kan, macam itulah. Saya tak sebut siapa ayam tau. Jadi itulah dia. Pengajaran ada. Banyak Allah bagi pengajaran, kita berfikir je kan. Jadi itulah dia pada hari ini. Jadi kita tahulah kan. Kita tahu tentang asal usul kita kan. Sikap lupa diri, lupa daratan, ataupun ayat yang orang Melayu selalu sebut kacang lupakan kulit. Lupa juga sebutnya. Kan? Jadi merupakan satu penyakit yang sangat negatif. Jadi kita ni yang paling itu sebabnya kita selalu istilah nak dapat pahala tu, berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun tu. Sebab apa? Berfikir benda-benda yang baik. Tu sebab setiap malam sebelum tidur tu kan, muhasabah diri. Banyak dosa aku ini. Nampak macam tu lah. Mana kita tak lupa diri kita bila kita muhasabah ni. Kita tahu dah. Kalau tidak tak kalah Nabi boleh bagi yang seorang sahabat ni. Nabi kata, bila bertemu dengan lelaki tu, Nabi kata sahabat, lelaki tu ahli syurga. Lelaki tu ahli syurga. Lelaki tu ahli syurga. 3 kali Nabi ulang pada waktu yang berbeza. Akhirnya semua pergi tanya ni. Mereka cerita pergi mengendap daripada pagi mereka malam, tak dapat jawapan. Apa yang dia buat? Tengok biasa je, sama je. Akhirnya tanya, apa amalan kau menyebabkan kau ni dikatakan ahli syurga oleh Nabi? Nabi sebut kau ni ahli syurga. Dia kata, aku tak adalah apa benda sangat yang aku buat, dia kata. Tapi yang paling aku tak boleh lupa, saat kalau tak silap aku lah, setiap hari sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat 3 perkara. Yang pertama, aku niat, kalaulah aku ni, dia ni kata, aku niatkan dalam hati aku, pertama, aku maafkan semua orang. Dia kata, pertama. Yang kedua, aku niat kalaulah aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Disebabkan 3 niat saja. Dia ingat mana ni, dia dikatakan ahli syurga. Jadi cukup sekadar tu. Saya faham tu signal tu. Dah lah lambat pula habis dia katakan. Jadi kita akan sambung nanti, akan datang kita akan sambung pada bab 7 muka surat 25. Jadi ucap terima kasih banyak.